Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Sharifah dan juga rakan-rakan sekelas. Saya Nur Izzati binti Omar, CE 19011 dari kumpulan 6. Hari ini kami akan membentangkan falsafah yang bertajuk epistemologi, pelbagai kaedah dan juga sumber perolehi ilmu. Nama saya ialah Kausalia Anak Perempuan Mailu Agedam. Nombor matrik kad saya ialah AP190416. Hai, nama saya Aishwarya Ramya. Nombor matrik kad saya ialah CE190199. Hari ini saya nak bentang tentang pendahuluan. Pendahuluan tentang epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, khususnya seperti keabsahan, struktur, batas dan sumber pengetahuan. Proses penyelesaian kasus adalah seperti mencakup, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi bahan-bahan hukum, aturan dan putusan. Manusia selalunya mempunyai rasa ingin tahu dan akhirnya muncul dengan pelbagai soalan. Kalau manusia itu berusaha untuk mendapatkan jawapan, maka mereka dikira sebagai orang yang berfalsafah dalam pengertian sederhana. Falsafah ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu filosofia. Ciri-ciri spesifik tentang pengetahuan yang dikumpulkan dengan tujuan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia. Jadi, ilmu tidak dapat terlepas dari landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Untuk pendahuluan. Nama saya Nur Suhana binti Hamzah. Nombor matrik AP190285. Saya ingin membentangkan latar belakang kajian. Masalah utama dari epistemologi adalah bagaimana cara memperolehi pengetahuan. Seseorang boleh dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Dengan kata lain, pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Hal ini menyebabkan epistemologi sangat berguna untuk menggambarkan manusia berpengetahuan, iaitu melalui cara menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan epistemologi ialah nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia dapat membezakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Di dalam kajian ini, terdapat suatu pendekatan yang menetapkan bahawa proses pengkajian yang mendalam terhadap sesuatu hakikat ilmu ataupun disiplin tertentu perlu dilihat kepada aspek epistemologi yang bersesuaian dengan takrif dan ruang lingkup epistemologi yang menyelidik kaedah dan had sesuatu ilmu tersebut. Dengan mendalami aspek ini, seseorang itu akan lebih mengerti tentang hakikat ilmu tersebut, yang kemudiannya bakal digunakan untuk santapan dan kehidupan jiwa, akal, rohnya serta akal bagi kelengkapan yang bakal digunakan untuk memenuhi keperluan diri dalam kehidupan kebendaan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nabila Imani binti Mahmudin, nombor matrik AP190332. Dalam video ini saya akan menerangkan perbincangan kajian epistemologi, iaitu perbezaan epistemologi Islam dengan perbezaan epistemologi Barat. Perbezaan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat dapat dilihat dari segi pengetahuan, di mana terletak kedudukan akal. Dari segi epistemologi Islam, peranan akal dalam menjalankan tugas memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu agar apa yang dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu impak yang positif sama ada kepada diri sendiri atau umat sejagat. Berbeza dengan epistemologi Barat yang hanya meletakkan sepenuhnya peranan akal dan menentukan sesuatu kesahihan atau kebenaran, hanya merajakan akal semata dalam sesuatu pembuahan hasil pemikiran tanpa mengira kesan pemikiran tersebut terhadap diri dan orang lain.
Okey, saya akan bentangkan tentang perbincangan epistemologi dari segi Islam. Dari sejarah Islam, kita dapati agama Islam yang mempentingkan pembentukan masyarakat, sikap simpati dan toleransi. Perkembangan kaedah ingin tahu yang merupakan jambatan antara penjelasan teori yang hidup dalam sifat rasional dikembangkan oleh sarjana Islam di zaman kegemilangan Islam. Epistemologi Islam dan Barat amat berbeza, iaitu dari segi mentakrifkan sains. Bagi Barat, apa yang diketahui adalah segala-galanya dari sejauh mana terdapat diperhatikan secara sensual dan iaitu terhad. Dari segi Islam pula, sains diterapkan sama seperti yang sah kepada sains fizikal, empirikal dan bukan fizikal ataupun metafizik. Perbezaan epistemologi Islam dan Barat juga adalah dari segi pengetahuannya, mana letaknya kedudukan akal. Okey, dari epistemologi Islam, peranan akal dalam menjalankan tugasnya perlukan hati dan bimbingan wahyu. Apa yang dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu impak positif. Bagi Barat pula, meletakkan sepenuhnya peranan akal dalam menentukan sesuatu kesahihan dan kebenaran, hanya meneracakan akal semata-mata dalam sesuatu pembuahan hasil pemikiran tanpa memikirkan kesannya kepada diri sendiri ataupun masyarakat. Epistemologi Islam iaitu kebenaran yang terhasil oleh sesebuah bidang ilmu mestilah tidak bersumberkan hawa nafsu. Ini akan memberikan impak yang sangat buruk dalam segala hal. Epistemologi Islam, menurut Ibn Khaldun iaitu sejarawan Islam yang terkenal, beliau mengatakan bahawa epistemologi Islam adalah dalam cabang ilmu nakli yang bukan bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan Hadis, seperti ilmu tafsir, ilmu usul fiqh, ilmu qiraat dan juga lain-lain. Walaupun bukan ilmu bersumberkan wahyu, seseorang yang ingin mengolah atau keluarkan pendapat dalam ilmu tersebut mestilah mengikut prasyarat yang ditetapkan, iaitu mengetahui hukum-hukum dan kaedahnya sehingga ia benar-benar mampu mengetahui apa yang diterangkan dalam agama. Ia akan memudahkan untuk praktis perkara tersebut. Itu saja dari saya. Kita akan teruskan kepada next presenter. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syamimi binti Abdul Aziz daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tentang perbahasan kajian. Di dalam pembahasan kajian ini, terdapat perbahasan mengenai epistemologi dari sudut konsep dan kaedah epistemologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perbahasan epistemologi daripada sudut perspektif Islam. Selamat sejahtera, nama saya Sushmita Saravanan. Nombor kad matrik saya AP190393. Kesimpulannya, cabang ilmu falsafah ini membicarakan mengenai teori tentang cara mendapatkan ilmu pengetahuan dan membahasakan menangani bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang benar dan betul. Oleh itu, adalah jelas bahawa epistemologi menyumbangkan kepada pengetahuan dengan menjelaskan syarat-syarat dan batasan terhadap apa yang ditafsirkan sebagai pengetahuan wajar. Sekian, terima kasih.